Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Yang mana kita kali terakhir kita bincangkan itu, kita dah sampai kepada bab ni. Okay, dah tentu kita bincangkan terakhir, kita habiskan berkenaan dengan solat sunat. Dia masih dalam sunat solat sunat yang kita ambil itulah sekali, kita ambil berkenaan 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat ketika terbitnya fajar, yang ini sebelum solat subuh. Sebelum solat subuh. Yang mana Nabi SAW macam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sangat-sangat menjaga terhadap rakaat sebelum subuh. Ini yang kita bincangkan itu. Dan kemudian ada penjelasan Ibn Abbas berkenaan apa dibaca oleh Nabi SAW. Dia ketika solat fajar sendiri. Dia solat subuh yang Nabi baca ketika solat subuh. Kemudian kita ambil berkenaan dengan apa yang sebelum tu ada berkenaan dengan bacaan Nabi dan solat sunat sendiri. Baik. Hari ini kita akan masuk lagi baru. Okey, bab asamin wa utisun. Bab asamina wa utisin. Bab rawatibil faraidi wa fadliha. Bab rawatibil faraidi wa fadliha. Atau rawatibul faraidu wa fadliha. Bab rawatibul faraidi wa fadliha. Bab rawatibul faraidi wa fadliha. 320 wa an ummi habibata qalat ay ummi habibata qalat laysa qala ummi habibata qalat laysa qala li'annaha muannas. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة وفي رواية تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 321 و300. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. 322
Wa an Abdullah bin Syaqiq. Wa an Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Laysa bisahabi. Ya. Qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwuhi. An salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwuhi faqalat kana yusalli fi baitihi qabla az-zuhri arba'an. Kana yusalli fi baitihi qabla az-zuhri arba'an. Thumma yakhruju fa yusalli bin nas. Thumma yadkhulu fa yusalli rak'atayn. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib. المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن وتر. وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن وتر. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. Okey, bab 18 bab As-Saminu wa Tis'un atau As-Samina wa Tis'in. Bab Ar-Rawatibu al-Faraidi wa fadluha. Bab rawatib. Okey, rawatib. Okey, rawatib ni dari perkataan rawatibun. Maksudnya apa? Dia yang berterusan. Kan orang kita ada baca kalimah rawatib ni maksud lain. Rawatib kejap. Okay, dipanggil rawatib. Dia plural bagi rawatib. Rawatib tu rawatibun. Yang bermaksud asal maksud dia berterusan ni. Tapi kalau kata kita lihat dalam konteks ratabah maksud susun. Ratabah maksud bersusun. Okey. Dia maksud ratib ni kadang ada maksud dengan upah, macam contoh macam gaji bulanan yang dapat dipanggil ratib juga. Okey. Dipanggil ratib. Ratib ni juga dipanggil sebagai apa? Rezeki yang berterusan, yang berulang. Dia maksudnya macam kalau kita panggil kenapa gaji bulanan tu dipanggil ratib? Sebab dia pasti bulanan dapat. Bulan-bulan dia akan dapat. So dipanggil ratib. Mana yang sentiasa berlaku. Sebab tu digelar solat sunat yang menjadi fardu ni sebagai sunat ratib atau yang berterusan jalan. Dan ada orang gunakan kalimah ratib ni untuk apa? Zikir berterusan yang dibuat secara berkala ke atau secara mingguan ke bulanan ke. Itu bila kita jaga waktu tersebut secara berterusan dipanggil ratib. Sebab kita kata ulang, gaji bulanan dipanggil dalam bahasa Arab sebagai ratib.
Sebab punca dia adalah kerana apa? Kerana benda tu berulang berkali-kali. Lepas datang lagi, nanti datang lagi. Jadi rawatibul al-fardi dia adalah sunat-sunat yang beriringan, yang berterusan, apa yang sentiasa itu bersama dengan al-faraidi, solat-solat fardu. Solat-solat fardu. Dia bersama dengan solat-solat fardu. Maksudnya berterusan. Tapi kalau yang diorang buat apa ratib haddad dan sebagainya, itu rekaan mereka lah, pasal mereka buat zikir tu diulang-ulang ada 10 tahun sekali lah, ada apa diulang apa setiap minggu lah, setiap bulan lah, setiap bulan tertentu. Itu sebenarnya rekaan mereka sendiri, rekaan bulan sufi, yang mana ia tak ada kaitan dengan ajaran Nabi SAW. Kita tak boleh mewajibkan atau memastikan sesuatu yang Nabi tak mestikan. Sekarang dia kata benda tu umum, nak berzikir bila silakan. Tapi kalau kita kata mesti baca waktu sekian, pada hari sekian, berapa kali dan sebagainya, kalau tak ada daripada Nabi SAW, maka perbuatan kita tu adalah menambah-nambah pada agama. Menambah-nambah pada agama. Itu basic, kena pegang. Kalau anda kata, seorang tu apa, dikatakan dia membiasakan satu perkara, kan, atas diri sendiri, dia suka sesuatu, tak ada masalah. Nanti kita baca berkenaan tajuk kes apa, seorang sahabat suka surah Al-Ikhlas. Tapi dalam masa sama, bila dia kata benda ni adalah sunnah, patut dibuat, digalakkan, ada masalah. Dari Islam tidak digalakkan kecuali kalau ada kata Nabi SAW yang tekankan dengan ganjaran tambahan ataupun kelebihan yang bagi disebutkan, maka baru menjadi sebagai amalan ataupun perbuatan yang berterusan dibuat. Dan digelar sunat-sunat rawatib ni, kata dia sunat-sunat yang berulang. Setiap hari kalau solat 5 waktu adalah dia. Basically dia pasal berkait dengan solat 5 waktu. Pasal solat 5 waktu ni tak pernah berhenti sampai kita mati. Start daripada kita balik kan wajib sampai kita mati dia wajib. Maka solat sunat-sunat, solat rawatib ni ditekankan atau digalakkan untuk dilakukan beriringan bersama solat fardu. Beriringan bersama solat fardu. Okey. Dia kata daripada Ummi Habibah, daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha, qalat berkata Ummi Habibah kata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan anak kepada Abu Sufyan. Adik-beradik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab Nabi sebenarnya bila sebut tentang Muawiyah, orang lupa dia tu adalah ipar Nabi. Itu adalah ipar Nabi. Ummu Habibah ni anak kepada Abu Sufyan. Dia pada kisah Islam dia pindah ke Habsyah. Dan suami dia lah nama dia Ubaidillah bin Jahsh yang dikatakan murtad di Habsyah. Namun begitu semua riwayat yang datang tidak sahih. Riwayat yang datang kata suami dia murtad, mati di Habsyah betul. Murtad di Habsyah itu tak ada dalil. Tak ada dalil yang sahih. Bahkan benda tu adalah satu benda yang kalau kita masuk dalam sejarah ni, apa yang masyhur tapi tidak sabit. Apa yang tersebar namun tidak sabit daripada dalam sirah Nabawi. Ini pasal itu problem juga. Kalau kita kata kita dengar riwayat tak sahih, lepas tu kita hentikan radhiyallahu anhu, itu masalah. Tapi Ummu Habibah ni kira dia bekas lah. Dia tahunya dia mati di Habsyah, so Nabi kahwin. Dan dia ni Ummu Habibah ni dikahwinkan dengan Nabi SAW, dibayar mahar dia oleh Raja Habsyah. Raja Habsyah bayar mahar Nabi SAW untuk kahwin dengan Ummu Habibah. So dinikahkan juga Ummu Habibah ni di Habsyah dengan Nabi SAW. So sampai ke Madinah, dia terus tinggal dengan Nabi tanpa perlukan kepada akad nikah baru. Maka kisah dia lah antara dalil bahawa kalau seorang nikah di tempat negara yang bukan Islam sekalipun, mana kalau pemerintah negara berkenaan jalankan perkahwinan mereka, ia adalah sah. Tanpa upacara lah akadnya dijalankan dengan sama akad dengan lafaz atau akad dengan tanda tangan. Dalam kita sekarang kata magistrate lah, kata dengan negara kafir macam Britain ke dia niscaya akan pergi ke mahkamah untuk keizinan berkahwin tu, dia perlu daripada mahkamah. Bila mahkamah izinkan maka jalan. Seremoni yang diorang buat tu tak ada benda, tantangan tu yang penting. Tantangan dia menjadi tajuk. So Islam macam tu lah. Mana akad tu berlaku dengan tantangan ataupun perbuatan.
perbuatan dengan cara kita menandatangani persetujuan untuk satu perkara, itu tidak akad lah. Akad So, kisah Ummu Habibah ni adalah dia lah yang isteri Nabi yang dinikahkan oleh Raja Hamzah. Dari situ kita dapat hukum berkenaan dengan sahnya nikah dengan dilakukan atau di hadapan pemerintah yang bukan Islam. Walaupun Najasyi bukan Islam, cuma dia di depan mata orang ramai dia tak Islam. Dan Nabi SAW tak ada suruh akad balik. Adakah kalau ada kekeliruan berkenaan kesahihan akad mereka, akad yang perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah, nescaya Nabi akan terangkan. Okay? Baik, di atas ni daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, qala berkata Ummu Habibah, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla isnatai asyara rak'atan fi yaumin wa lailatin." Barang siapa yang solat 12 rakaat. Isnatai asyara rak'atan. 12 rakaat. Fi yaumin wa lailah, pada sehari semalam, dalam sehari semalam. Mana within 24 hours lah, siang dan malam, sehari semalam. Wa fi riwayatin riwayat lain tatawwu'an, sukarela. Ghaira fardhatin, bukan yang fardu. 12 rakaat bukan yang fardu. Kalau yang fardu kita ada berapa? 17 kan? 2 campur 4, 6 campur 4, 14. 2 campur 4, 6. 6 campur 4, 10. 10 campur 3. 10 campur 3, maghrib 13. 13 campur 4, isyak 14, 17 lah. 17 rakaat sehari semalam. 17 rakaat sehari semalam Dia kata rawatul faraidi, dia kata jadi Ummu Habibah kata Nabi sabda dia kata barang siapa yang solat 12 rakaat dalam sehari semalam. Fi riwayat dan dalam riwayat lain tatawu'an, sukarela. Tatawwu' ni sukarela. Ghaira fardhatin, bukan yang fardu, bukan fardu. Bunya lahu baitun fil jannati, dibina untuknya rumah di syurga. Dibina untuknya rumah di syurga. Qalat Ummu Habibah, kata Ummu Habibah. Ummu Habibah kata, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah SAW. Maka tidak aku tinggalkan ia, mana semua tu 12 rakaat tu yang dimaksudkan, cuma kat sini tak sebut detail. Detail tu dalam surah Nasa'i. Okey. Semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW. Jadi semenjak dia dengar Nabi sabdakan hadis ni, tidak ditinggalkan 12 rakaat tersebut. Jadi dalam kitab Sahih Muslim, hadis Ummu Habibah ni tidak ditentukan, disebutkan atau dinyatakan dalamnya 12 rakaat tu dan 12 rakaat tu tapi dia tak hitung mana satu. Dan telah sebut dalam Nasa'i, Sunan Nasa'i daripada Ummu Habibah, hadis ni marfu' juga. Namun begitu kat situ ditentukan 12 rakaat tu dan dapat dibilang, dihitung. Sebut 12 rakaat kemudian dihitung. 2 sebelum sekian, 4 sebelum sekian sebut. Bahkan ada riwayat yang datang maka Nabi sebut dalam tu, dia kata 4 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat lepas Zuhur, 2 rakaat sebelum Asar, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat sebelum Subuh. Nah, okey, lafaz sahih lah, dia ikut pada riwayat tu faham. Dan para ulama bercanggahan adakah fardu-fardu ni ada rawatib yang disunatkan ataupun tiada. Jumhur para ulama ambil dengan hadis Ummu Habibah ni. Memang Nabi sebut macam tu. Ya, dan dengan apa diriwayatkan perbuatan Nabi terhadap sunat berkenaan. Yang kita sebut nanti kita baca hadis Aisyah dan Ibnu Umar dan bab ni. Jadi para ulama kata ia adalah sunat bersama-sama dengan fardu. Sunat yang berserta dengan fardu. Dan namun mazhab Malik, Imam Malik rahimahullah, dia kata bahawa tak ada rawatib. Dan tak ada rawatib yang solat yang mesti diulang bersama dengan fardu, dan tak ada peletakan waktu selain 2 rakaat fajar je. 2 rakaat fajar yang hadis yang kuat. Tapi dia kata dan dia kata lalu yang kita bincang tu pasal nak jaga yang fardu takut bertambah-tambah jumlah. Sebab nanti orang akan tambah-tambah lebih itu, maka yang ini tetap sunat. Bahkan ikut pendapat Malik umum. Okey. Tapi dia kata dan tak ada terhalangan untuk seorang tu buat sunat dengan apa sahaja dia nak, sebab yang dia nak bila rasa aman selamat daripada tercampur aduk dengan yang fardu. Namun di kalangan para ulama Iraq dalam mazhab Malik dan sebagainya, dia galakkan 2 rakaat lepas solat lepas Zuhur dan sebelum Asar dan selepas Maghrib.
Tapi kita dah sebutkan apa maksud rukuk ni apa solat tu maksud dia apa digunakan kalimah kalau orang belah Iraq digunakan kalimah rukuk. Dia suka rukuk. Maksudnya suka solat lah. Kalau orang belah Hijaz, belah Mekah Madinah dan Syam belah sebenarnya tanah Arab tu, dari situ dia orang akan biasa gunakan kalimah sajdah. Solat sajdah. Ini gunakan rukuk. Rakaah. Untuk solat, untuk kalimah solat, bukan bilangan jumlah rakaat tu, tapi untuk perbuatan solat. Irka' rakaatain ni ke. Nabi guna dulu. Nabi gunakan irka'. Rukuk lah, maksud dia solat lah. Rukuk lah, maksud solat lah. Okey. Kemudian apa daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia kata kata Ibnu Umar qala sallaitu ma'a Rasulillah, aku salat bersama Rasulullah sallam qabla zuhri, sebelum zuhur sajdataini, 2 sujud, wa ba'daha sajdataini, lepas zuhur 2 sujud, 2 rakaat, wa ba'dal maghribi sajdatain, sesudah maghrib 2 rakaat, wa ba'dal isya'i sajdatain, selepas isya' 2 rakaat, 2 sujud, wa ba'dal jum'ati sajdatain, selepas Jumaat 2 sujud, 2 rakaat. Fa amal maghrib wal isya' wal jum'atu, adapun maghrib, isya' dan juga Jumaat tu, fa sallaitu ma'an nabi fi baitihi, maka aku salat bersama Nabi SAW dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bila Ibn Umar sebut kan berkenaan dengan dia solat bersama Nabi di rumah. Aisyah radhiyallahu anha punya hadis pun sama, beri pengertian yang sama berkenaan dengan keafdalan buat solat sunat di dalam rumah sebenarnya. Okay. Jadi maghrib isyak Jumaat ni dia kata isyak Jumaat ni dia buat bersama Nabi dalam rumah, menunjukkan bahawa baginda dahulu solat sebahagian solat sunat dekat masjid, sedangkan Nabi pernah sebut khairu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, sebaik-baik solat seorang tu adalah di dalam rumahnya kecuali yang fardu. Ni Bukhari Muslim hadis daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi kata sebaik-baik solat seorang itu adalah dalam rumahnya kecuali yang fardu. Tapi memang Nabi sendiri pernah ada solat-solat sunat yang dibuat dalam masjid. Ini jadi ini yang dikata ini yang disebut kandungan apa yang dalam hadis Aisyah anha yang disebut bahawa Nabi SAW dulu solat solat itu semua dalam rumah baginda kecuali fardu saja yang Nabi dahulu solat dalam masjid. Jadi di atas asas ini yang asal pada keafdalan solat sunat walaupun jadi di rumah, namun dijadikan masjid kerana ada sesuatu nak cepat ke atau tak sempat ke ataupun nak segera ke masjid ke, maka itu pun tidak menjadi masalah. Tidak ada sebarang sekatan lah, boleh. Okey. Contoh macam gangguan kat rumah ke, orang bising ke kan kat rumah, anak-anak ramai ke, cucu ramai, takut solat tak khusyuk ke, boleh. Kerana mudah dalam masjid ni, kemudahan dalam masjid serta kecergasan dan sebagainya yang kita kata bila orang tu buat dalam dekat rumah ni dia payah sikit, dekat masjid dia mudah. Cuma sampai sekarang macam tu. Maka orang kan contoh macam pergi Mekah umrah, dia boleh buat dekat masjid. Dia balik kat rumah, dia boleh buat balik. Sedangkan pada asal kita sepatutnya utamakan rumah untuk solat sunat, fardu untuk solat masjid untuk solat fardu. Sepatutnya diagihkan sedemikian. Bahkan memang kita kata solat di rumah ni bagus dan elok kerana menjadikan kita panggil menjadikan rumah kita tu tidak seperti tanah perkuburan. Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih yang lain, dia kata la taj'alu buyutakum maqabira sallu fi buyutikum. Yang kamu jadikan rumah kamu tanah perkuburan, solatlah dalam rumah kamu. Yang jadikan rumah kamu tanah perkuburan, solat dalam rumah kamu. Ini maksud menunjukkan bahawa banyak pengertian lah. Antaranya adalah solat kita dalam rumah tu menjadikan rumah kita ni tidak seperti tempat orang mati. Maka rumah yang diingati Allah Ta'ala dan rumah yang tak diingati Allah Ta'ala langsung ada perbezaan. So, solat dalam rumah tadi mengelokkan. Cuma bila kita dalam sama digalakkan untuk solat fardu berjemaah. Jadi solat sunat tinggal di rumah, solat fardu di masjid. Itu basic sebenarnya.
Tapi memang kita kata apa, dari segi asalnya kalau buat tak ada masalah. Tapi kalau ni kata lebih cergas, betul. Cuma kena jaga-jaga juga, kita kena pastikan perbuatan kita apa, solat sunat di rumah, di masjid ni jangan sampai dia jadi kat masjid, dia kat rumah tak buat langsung. Kita bimbang nanti kalau kadang kita buat ni kerana kecergasan sebab orang tengok, bukan sebab kerana nak mengejar ganjaran Nabi janjikan atau Nabi sebutkan Allah janji untuk mereka. Sepatutnya kita beramal. Ini yang panggil ihtisab. Bila kita beramal harap ganjaran Allah Ta'ala, dia panggil ihtisab. Macam apa tu puasa Ramadan kan, biasa puasa Ramadan iman dan ihtisab. Jadi ihtisab ni sifat mengharapkan balasan Allah Ta'ala ni adalah tanda iman kita bahawa Allah Ta'ala memberi kurniaan, Allah Ta'ala mengampunkan dosa, Allah Ta'ala memberi kelebihan yang luas. So kita akan beramal dengan nama-nama Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat tersebut, dan kita cuba untuk mengejar dengan segedaya upaya kita akan janji-janji berkenaan. Tanda iman kita dengan Rasulullah SAW. Sebab kalau kita tak kejar, maksudnya kita macam saya tahu benda tu baik tapi macam tu. Kita bimbang macam tu. Bimbang macam orang kata, saya tahu kata pinggang ni menyamakan nyawa, tapi perbuatan meninggalkan amal itu, dia menjadi satu benda yang masalah. Sebab kita tahu bahawa Islam ni bila kita iman, kita kena ada i'tiqad dan juga amal. Tak kira amal perbuatan atau amal lidah. Kena betul kita punya ibadat tersebut panggil jelas, ikhlas. Ustaz di Mekah, Madinah solat di masjid better, boleh. Memanglah. Memang kita kata solat tak macam ni Nabi. Solat yang Nabi maksudkan dengan solat lebih afdal tu adalah solat fardu. Yang 100 pahala, 100,000 pahala, 1,000 pahala tu, yang Nabi sebutkan berkenaan dengan tajuk kelebihan solat dalam masjid Baginda dan masjid Haram. Itu berkenaitan dengan tajuk solat fardu. Bukan solat sunat. Kita bincang solat sunat. Yang solat sunat ni kita kata Nabi sendiri buat dalam rumah. Kan Nabi sendiri buat dalam rumah. Solat rawatib boleh di masjid, boleh. Macam saya ulang balik. Macam ikut pada hadis Ibn Umar. Dia kata Nabi solat 10 rakaat tu, dia follow Nabi. Yang dia kata Nabi solat dalam rumah tu dia sebut 3. Selepas maghrib kan, dia kata selepas maghrib, selepas isyak dan selepas Jumaat. Dia solat dekat dalam rumah. Sebelum zuhur, selepas zuhur tu Nabi buat dalam masjid tu. Kan? Nampak tak? Ikut pada Ibn Umar sebut 10 tu, yang sebelum zuhur, lepas zuhur tu Nabi buat dalam rumah, dalam masjid lah. Di masjid boleh, tapi kita sekarang nak saya kata ulang ni. Kita nak kalau boleh train diri kita, sebab di masjid ni betul suasana tu membantu. Bila orang bangkit untuk solat sunat, kita pun ikut serta. Tapi kita bimbang perbuatan kita bangun solat sunat tu di masjid sahaja lebih bersifat macam kita kata sibuk pandangan orang, sibukkan pandangan manusia lebih daripada kehendak Allah Ta'ala atau ajaran Rasulullah SAW. Kita bimbang benda tu berlaku. Sebab tu kalau dia kata contoh macam hadis Ibn Umar ni, memang nampak Nabi ada solat-solat yang dalam rumah Nabi buat, ada yang Nabi buat dalam masjid untuk tunjuk keharusan. Tapi dalam masa sama ada lafaz Nabi. Lafaz hadis yang Nabi kata, afdal salatul mar'i fi baitihi ila maktubah. Seafdal solat seorang tu adalah dalam rumahnya kecuali yang fardu. Itu ada lafaz Nabi sendiri. So, jadi di situ kita faham tentang keafdalan perbuatan solat sunat dibuat dalam rumah. Walaupun Nabi sendiri SAW rumah sebelah kan boleh buat. Kita dah azan kita buat, kita sampai masjid orang dah rukuk. Itu jadi kes. Saya kat rumah saya ada satu surau. Memang cepat gila. Yalah, kita tak nafikan lah memang mungkin kerana dia nak cepat. Panggil apa? Orang pergi kerja. Nak cepat orang pergi kerja. Takut orang nanti terlambat pergi kerja. So dia memang diorang buat cara dengan cepat sangatlah. Sampai kan bila azan, habis azan, saya wuduk, saya tak solat pun. Sunat sebelum fajar, saya pergi naik motor ke surau tu, sampai kat surau dah start dah.
Ataupun kita kalau kita solat sunat tu dah ada rakaat pertama tu nak habis dah. Kadang-kadang dia cepat sangat dia buat. Walaupun sepatutnya ada penangguhan sikit. Sama ada A dengan cara bacaan yang panjang atau B dengan tunggu jemaah dulu. Jadi kita ada dua keadaan tadi. Jadi secara asasnya kadang-kadang apa memang kita kata ada surau atau masjid yang solat cepat laju sangat. Yang sampaikan perbuatan solat laju tadi menyebabkan masalah untuk orang solat sunat di rumah. Yang sepatutnya boleh je. Cuma kita tu berdasar jarak lah. Macam Nabi SAW boleh buat kat rumah baginda sebab rumah baginda sebelah, bilik baginda tu, yang bilik Aisyah Anha tu, sebelah masjid, melekat dengan masjid. Melekat dengan masjid. Tapi dia bukan masjid. Kalau aku lihat perbuatan Nabi dalam rumah tu pun dalam rumah lah. Okey, itu yang tepatnya memang kita solat sunat ni dibuat di rumah lebih afdal daripada masjid. Namun kita bukan tak boleh. Okey. Namun itu ada apa dia kata nama gitu dimakruhkan dalam makruhkan solat sunat ni di masjid An-Nakhai Abidah beberapa orang ulama dan tabi'in, dan dia bagi alasan bahawa itu bahawa untuk menjaga terhadap yang fardu dan bahawa jangan kosongkan rumah dia daripada solat. Kalau perbuatan dia baik, dia solat sunat semua kat rumah. Kemudian dia sentiasa pastikan di rumah tu ada solat berlaku. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang sahih kata khairu salatil barri fi baitihi ila al-maktubah. Maksudnya seafdal sebaik-baik solat seorang tu adalah di rumahnya kecuali yang fardu. Okey, itu dah kedua. Yang ketiga pula pendapat dia kata bahawa keadaan di masjid lebih berhimpun lebih ramai. Juga daripada Malik dan Thawri bahawa mereka berdua ialah berpendapat kepada keadaan solat di masjid ni dalam keadaan siang. Malam dalam rumah. Mungkin dibaca daripada kisah tu. Cuma kalau baca balik kisah perbuatan Nabi solat 2 rakaat lepas Jumaat tu di dalam rumah, itu menunjukkan bahawa siang pun buat juga. Dan dia kata orang asingkan. Malam, siang dalam masjid, malam dalam rumah. Okey. Macam tadi tapi Jumaat ni jadi bahawa yang afdalnya Jumaat ni berpendapat Malik dan juga pendapat Maliki afdalnya untuk imam tidak sunat sesudah ni dalam masjid. Tapi dan luar sekali itu untuk makmum. Imam Syafi'i dan juga orang Kufah dia kata solat rukuk sesudah Jumaat ni ada 6 atau 4. Okey. Tapi Imam Syafi'i kata yang kalau lebih aku lebih suka. Jadi kita akan bincangkan berkenaan dengan dalam perbincangan tentang 2 rakaat asar, 2 rakaat maghrib, kita akan bincangkan berkenaan dengan 4 rakaat atau 6 rakaat lepas Jumaat. Sebab dia ada hadis yang lain. Jadi kalau dalam hadis juga, kita lihat apa benda yang berlaku. Dan juga hadis Aisyah Anha, baca hadis Aisyah tu. Daripada Aisyah Anha, daripada Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik ni dia tabi'in. Abdullah bin Syakik, Abu Abdurrahman, ada kata Abu Muhammad Al-Basri, ada kata Abu Amir, dia berwakil Akil bin Ka'ab bin Amir bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah. Nama dia Abu Abdurrahman atau Abu Muhammad, dia kata Abu Amir Muqaidi Al-Basri. Okey, dia mati 108. Dia kira dia belajar dengan Aisyah Anha lah. Kira yang perawi yang hadis daripada Aisyah Anha. Kita daripada Abdullah bin Syakik, qala berkata bin Syakik rahimahullah, sa'altu Aisyah, aku tanya Aisyah Anha, an salat Rasulullah, min salat Rasulullah SAW. An tatawuhi, min tatawwu baginda, salat sunat baginda. Faqalat, maka Aisyah Anha berkata, kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an. Dahulu Nabi baginda akan solat dalam rumahku, rumah Aisyah Anha, sebelum masjid yang kalau kita nampak ni. Okey. Dahulunya baginda solat dalam rumahku sebelum zuhur 4 rakaat.
Thumma yakhruju fa yusalli bin nas, kemudian bagi keluar dan solat bersama ramai, itu zuhur lah. Thumma yakhruju, kemudian Nabi masuk rumah balik, fa yusalli raka'atain, bagi solat 2 rakaat. So, jadi zuhur ni ada 4 sebelum, 2 selepas. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib, dahulu bagi dia solat dengan orang ramai, kita kata akan solat maghrib. Thumma yadkhulu fa yusalli raka'atain, lalu dia akan masuk rumah balik, lalu dia solat 2 rakaat maghrib. Wa yusalli bin nas isya, bagi dia solat bersama orang ramai akan isya. Wa yadkhulu baiti fa yusalli raka'atain, dan bagi dia akan masuk rumahku dan solat, lalu bagi dia solat 2 rakaat. Dan wa kana yusalli min al-laili 9 raka'atin wa fihinna al-witru. Okey. Dan lalu baginda salam akan solat pada waktu malam 9 rakaat, dan baginda apa di tengah-tengah 9 rakaat tu ada witir. Ada witir, ada solat yang berjumlah ganjil. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman, dan baginda dahulu solat malam yang panjang dan keadaan berdiri. Walal tawilan qa'idan, dan malam yang panjang dan keadaan duduk. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'im, dan baginda dahulu bila baginda baca berdiri, ketika baca tu berdiri, baginda akan rukuk dan sujud dengan baginda berdiri. Maksud daripada berdiri itulah baginda akan rukuk dan sujud, maksudnya berdiri balik. Wa idza qara'a qa'idan, bila baginda baca dan akan duduk, raka'a wa sajada, baginda akan rukuk dan juga sujud, dengan posisi rukuk dan sujud. Wa huwa qa'im, dan keadaan baginda duduk. Wa kana tala'al fajru, dan bila terbit saja fajar, solat raka'atin, bagi solat 2 rakaat. Okey. Jadi yang ni dalam hadis ni juga, dari hadis yang Aisyah anha ni memang ada penjelasan macam sebutlah, memang digalakkan untuk kita menjaga ataupun berterusan memelihara ke atas rawatib. Dia kita sebutkan, bila kita sebut solat yang sunat ni, ada yang muakkad ditekankan, ada yang umum yang tak ditekankan. Antara yang tak ditekankan, yang boleh buat selagi bukan waktu solat, waktu haram solat, boleh buat banyak-banyak mana pun selagi bukan waktu haram solat. Okey, 9 rakaat tu tak satu witir. Riwayat dia satu witir. 2 ke atau 4 atau 8 1. Satu ya. 8 rakaat, kemudian 1 rakaat. 8 8 8 1. 8 8 8 8 2 2 2 1. Mana 8 1. Sama 8 1 tu memang Aisyah Anha punya riwayat banyak. Ada yang cerita Nabi solat 13 rakaat. Bukan 11 je. Nabi buat 8 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam. Jadi macam kita balik pada asal, memang kalau sekiranya solat sunat tengah malam ni, Nabi galakkan supaya dibuat 2 rakaat. Ustaz, solat 4 sebelum zuhur lebih afdal 2 atau 4 1 salam? Tak, 2. Jadi sebenarnya yang orang buat 4 1 tu, kita buat harus boleh. Nabi pernah solat sunat solat sunat 1 rakaat 4 rakaat 1 salam dia. Nabi pernah buat. Tapi kebanyakan yang Nabi buat daripada segi solat, Nabi akan buat 2. Boleh buat tapi bukannya mesti. Demikian juga masalah lepas sebelum zuhur. Dari segi perbuatan Nabi SAW, Nabi akan solat 2. Tapi problem sekarang ni, bila kita sebut itu, banyak orang dia akan baca hadis Nabi kata solatul lail masna, solat malam 2. Ada yang menyangka bahawa kalau solat siang 4 dia jadi macam mesti, the opposite. Sedangkan yang Nabi sebut 2 tu adalah saranan. Pasal Nabi sendiri pernah buat 4 1 salam, 4 1 salam, 3 1 salam. Dia pernah buat juga 8 1 salam, 5 1 salam. Jadi maksudnya memang ada daripada Nabi perbuatan tersebut macam tu. Dia pernah buat. Tapi ikut arahan Nabi, Nabi kata solat masna, solat malam 2. Ya, saya 2. Tu and tu. 2. Yang tu yang afdal dia. So perbuatan Nabi tunjukkan kepada para sahabat, Nabi akan solat 2 rakaat. Yang tu yang biasa. Cuma yang Nabi buat seorang, timbul tajuk Nabi buat 4 1 8 1 salam, 4 1 salam,
8 satu salam, 5 satu salam. Nabi buat sendiri, kan faham Yang Nabi buat sendiri ya, Nabi ada buat. Tapi itu untuk keharusan sahaja, bukan menjadi kemestian. Sebab arahan Nabi, kita ada arahan Nabi, ada perbuatan Nabi. Kita dahulukan kita dahulukan arahan perbuatan, kita dahulukan arahan ke atas perbuatan. Macam Nabi kata jangan minum berdiri, tapi Nabi pernah minum berdiri. So yang kita dahulukan adalah arahan Nabi. Yang kita kata boleh je Syekh, betul boleh, tapi lebih utama duduk. Lebih utama duduk berbanding dengan diri. Cuma kita, kalau kita keperluan kita nak cepat dan sebagainya, air lah memang kita tak apa dah minum diri, minum belah lah. Kedai kan, kita pergi kat kedai tepi jalan nak minum air. Jadi mungkin kita boleh macam tu. Boleh lah, tak ada masalah, tapi tidaklah kita panggil apa kemestian ataupun keharusan dilaksanakan sedemikian. Faham kan? Rawatib ni memang, rawatib solat ni memang sebut 4, tak semestinya 4 sekaligus. Faham tak? Pakai perbuatan Nabi dua-dua. 2 rakaat, 2 rakaat. Dua rakaat. Ada, kita baca dah tu rasanya. Usaidina. Ada kita baca tu tak? Okey, hari tu waktu ke solat apa? Solat berkenaan dengan solat jamak kot. Jamak qasar tu. Ya, ada. Nanti kita cari. Ada sebelum ni. Tapi ada kuliah nak fahamkan yang dimaksudkan dengan zuhur rawatib dia dua-dua lah. Dia kita boleh buat yang zuhur ni ada beberapa kaedah lah, dua macam hadis Ibnu Umar, dua awal, baru dua kemudian, ataupun kita ambil hadis Aisyah dan Ummu Habibah yang kata riwayat yang datang kata 4 sebelum zuhur. Cuma cara dia 4 tu adalah dengan dua-dua lah. 2 rakaat. Dua-dua. Okey, dua-dua tu yang afdal. Sebab tu yang ada dua yang datang perbuatan Nabi, dua-dua. Nabi asingkan 2 rakaat bagi salam. Di antara 2 rakaat pertama, kedua dia bagi salam. Mana salam dia 2 kali lah. Okey. Baik. Jadi kalau kita perhatikan, lagi. Ya, betul. Tapi yang hadis tu tak sama dengan hadis ni. Hadis berkenaan 4 rakaat. Rawatib ni, kalau rakaat nak tahu. Sebenarnya ada hadis lain. Contoh macam hadis yang Nabi kata, di antara 2 azan ada solat. Kata dia ada riwayat daripada sebelum asar dia. Kalau dia campur balik, campur 3 rakaat lepas isyak, lepas isyak ada 3 rakaat lagi. Dia 2 sebelum 2 dia ada riwayat itu dikumpulkan semua sekali jadi kalau kita biasa 12 kan. Kalau campur sebelum maghrib 14, campur sebelum asar 16, campur satu isyak. Ada para ulama kira dia serupa jumlah macam kalau kita buat penuh, serupa macam jumlah solat fardu sendiri, 17 rakaat. 17 rakaat. Ya, hadis Aisyah sebut 12, hadis Ibnu Umar sebut 10. Tapi dalam masa yang sama dengan ini, kita ada hadis yang lain. Contoh macam Nabi kata, di antara 2 azan ada solat. Yang kita tertinggal kat sini mana? Yang kita tinggal apa? Kita tinggal sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada. Bahkan Nabi sebut solat sebelum maghrib bagi siapa yang nak. Solatlah sebelum maghrib bagi siapa yang nak. Bahkan riwayat kita baca itu hadis yang para sahabat Nabi SAW, bila lepas azan maghrib, sebelum solat maghrib, diorang akan berebut tiang untuk solat sunat. Bahkan bila orang ramai yang bangun solat, sampai kalau orang baru masuk, kata perawi hadis tu, pasti menyangka orang dah habis solat. Orang yang asing, yang tak biasa, datang-datang tengok orang semua dah bangun kat tiang-tiang, mungkin menyangka solat dah habis. Sebab ini kena faham. Sebelum maghrib ada. Sebelum isyak itu juga.
Dalam riwayat kita baca ni sebelum isyak tak sebut. Sebelum maghrib tak sebut. Sebelum asar tak sebut. Sedangkan ini ada hadis umum. Hadis yang memberikan di antara azan dan iqamah tu ada solat. Antara azan dan iqamah tu ada solat. So basically macam ni, kita buat sebanyak mana kita mampu. Macam subuh, okay fine. Kita ada satu je, itu 2 rakaat. Zuhur, kalau kita nak ambil dua-dua boleh. 2 zuhur, 2 sebelum, 2 selepas. Atau kita ambil 4 sebelum, 2 selepas. Atau kita ambil 2 sebelum, 4 selepas. Atau kita ambil 4 sebelum, 4 selepas. Tak kisahlah, terpulang lah. Mana yang kita rasa kita mampu nak buat-buat. Asar, lepas confirm tak ada. Cuma sebelum asar, dia ada. Sebelum asar ada. Sebelum asar pun ada. Kita memang kita kata berdasar pada hadis yang umum tadi. Kemudian sebelum maghrib ada hadis yang khusus. Nabi sebut, Nabi kata bagi siapa yang nak. Kemudian lepas maghrib. Kemudian sebelum isyak, riwayat tak sebut. So, jadi basically kalau kita faham, kalau kita gabungkan balik, solat ni yang kita katakan solat rawatib ni dia bersama dengan solat fardu. Solat sebelum atau selepas. Yang tak ada selepas tu adalah lepas subuh, lepas asar. Yang itu tak ada. Tak ada galakkan. Tak ada galakkan. Cuma ada riwayat yang datang kata Nabi buat. Nabi SAW buat. Ada kata yang Nabi buat tu adalah ganti bagi solat zuhur, 2 rakaat lepas zuhur yang Nabi tertinggal. Ala-kulihal itu perbahasan yang kita kata motif untuk faham kan mana yang lebih kuat untuk ditekankan. Mana yang lebih kuat untuk digalakkan, dibuat. Itu maksud dia. Okey. Sebab kita menafikan apa para sahabat nampak. Sahabat A nampak kita kata betul, B nampak pun kata betul. Cuma cara nak gabungkan macam mana. Tapi pada asas ni kita kata, sebab tu kita kata yang solat muakkad ni, sunat yang ditekankan, dia ada beberapa sifat, ada beberapa keadaan atau panggil apa? Level. Macam solat sunat kan. Dia ada solat sunatnya dia ajak berjemaah, ada tak dia ajak berjemaah. Betul, ada para ulama menetapkan prioriti solat sunat ni berdasar kepada keadaan tadi. A yang diajak berjemaah. Macam solat minta hujan, solat gerhana matahari gerhana bulan, solat minta solat hari raya Fitri Adha. Jadi dia orang letakkan ini sebagai solat-solat yang muakkad. Pasal Nabi ajak berjemaah. Kemudian ada solat yang kurang sikit, itu yang menjadi fardu. Tak ajak berjemaah tapi disuruh buat. So dia orang akan solat pada keadaan semikian. Ini solat fardu. Yang ketiga, yang tak ada khusus waktu padanya. Kita kata solat sunat tapi waktu tu kalau kita tak ambil pun tak apa. Ini beza sebab kita boleh tumpu pada salah satu, bukan semua. Kita tak darat. Faham Jadi hadis Aisyah memang betul sebut 12. Hadis Ibn Umar sebut 10 yang dia solat bersama Nabi. Tapi itu bukan contradiction sebab pada asal solat ni ada solat yang ini fardu. Pasal macam hadis Ibn Umar tak ada pun sebut berkenaan dengan janji rumah di syurga. Hadis yang Ummu Habibah tu ada sebut tentang rumah di syurga dibina. So kita kena faham setiap hadis yang datang tu datang dengan motif apa? Penggalakan ke ataupun penceritaan. Kalau penggalakan tu kita ada tambahan lah, sebutan berkenaan ganjaran dan sebagainya. Tapi kalau dia kata sebutan saja untuk menceritakan apa dia nampak, macam para sahabat nampak apa yang dia nampak, dia buat apa yang nampak Nabi buat, itu tak ada tajuk, tak menjadi masalah apa-apa. Sebab tu kita faham hadis tadi datang untuk galakkan atau penceritaan saja. Penceritaan sahaja. Benda tu macam bila penceritaan dia cerita apa dia nampak, bukan untuk untuk memastikan akan perbuatan tu. Jelas? Jelas tak? Siapa jelas type dalam chat. Okey, alhamdulillah. Sambung Jadi kita faham kan sekarang memang kita kata digalakkan untuk kita solat sunat. Sunat di rumah. Okey. Tapi dalam konteks ni kalau kita nak faham ni, kita nak faham ni kalau sekiranya kita kata solat sunat ni yang asli solat hadis ni penggalakan untuk solat-solat ratibah yang berulang-ulang berkali-kali datang waktu tetap yang pada nawafil ni. Hadis Abu Habibah tersebut tadi. Macam hadis Aisyah juga sebut. Yang mana hadis Aisyah sebut dia nampak dan Nabi solat 4 rakaat dalam rumah, kemudian Nabi pergi solat semua ramai solat zuhur, Nabi masuk rumah balik. Kemudian Nabi solat lepas maghrib kan. Kemudian solat bagi masuk rumah, solat maghrib dengan ramai dia masuk rumah. Kemudian
Nabi solat Isyak dengan orang ramai, Nabi masuk rumah. Kemudian tu dah 6 dah. 6 kan. Solat masuk rumah Zuhur 4. 4 campur 2, 6. Kemudian solat Maghrib. Lepas tu masuk rumah Maghrib. Masuk rumah Maghrib kan. Tu dah berapa? 8. Kemudian masuk rumah Maghrib solat 8. Kemudian baginda solat Isyak dengan orang ramai, kemudian baginda masuk rumah. Tu 10 lah. Tu 10 tadi. Dia cerita dia nampak 10 tu. Dan dia baginda solat pada waktu malam 9 rakaat. 9 rakaat. Kata Aisyah bin Anha. Dan 4 cuma kita tak masuk ni, tak masuk apa? Tak masukkan dengan apa solat sunat sebelum subuh. Sebelum subuh jadi 12 lah. Dia 12 juga ah. Okey. Dia masuk bagi dia solat pada malam 9 rakaat. Dalam ni ada witir, maksudnya yang tersebutlah 8-1 atau 2-2-2-1. 2-2-2-2-1. Satu Okey, jadi kita yang tunggu dulu. Nanti kita baru masuk pada penjelasan soal duduk tu. Okey, jadi maksud dia memang digalakkanlah solat ni. Bahkan kerana solat sunat ni akan menampung apa kekurangan daripada yang telah berlaku pada yang fardu. Kerana hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah anhu dikata sama atau Rasulullah SAW bersabda, inna awwal man yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sebenarnya yang perkara pertama yang dihisap dengannya seorang hamba pada hari kiamat daripada amal-amal yang dia ada adalah solat. Solat fardu solat yang mulia sekali akan dihisap. Jaga elok solat, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka dia telah selamat dan juga dia telah berjaya dan selamat. Wa in fasadat, jika rosak solat fardu tu dia kata faqad khaba wa khasira, dia telah rugi dan juga hampa dan rugi. Dan jika terkurang daripada fardu-fardunya sesuatu, intaqasa tu terkurang dari fardunya sesuatu, berkata Ar-Rabb tabaraka wa taala, Allah Taala Maha terberkati, Maha tinggi, berkat dia Maha tinggi. Allah Taala kata unzuru hal li abdi bin tatawwu'in, lihatlah untuk hamba-Ku ada sebarang tak tatawwu', solat suka rela. Lalu disempurnakan bihi man taqassam min fardati, lalu dia akan disempurnakan dengan solat-solat sunat ni apa yang terkurang daripada fardu. Okey. Thumma yakunu asairu amalihi ala dzalika, kemudian jadilah amal dia lain, zakat, haji dan sebagainya di atas bentuk itu. Maksudnya bentuk apa? Kita panggil apa? Datang di soal fardu, tak cukup fardu baru ambil yang sunat. Itu semua amal. Tapi starting point dia adalah solat. Kalau solat lepas. Kalau solat tak lepas handle. Ini pasal kadang-kadang adalah masyarakat kita ni satu fahaman. Dia boleh kata atau dia rasa kalau dia tak buat yang Allah Taala perintah, tapi dia buat benda lain yang dinampak baik atau bagus, maka dia rasa benda tu boleh menampung kesalahan ataupun kerosakan amal dia yang dia tinggalkan. Jadi kalau kita faham, kalau minta ampun kepada Allah Taala pada apa yang kita tersilap, Allah Taala akan berikan keampunan. Tadi itu jelas. Tapi untuk menjaga, merasakan bahawa kalau kita buka kedai bar, tak ada masalah, asalkan kita ada buka sekolah tahfiz. Mana buat maksiat buat. Cuma tahfiz pun buat. Banyak kadang artis zaman sekarang ni buat macam tu. Dia buat nak buka tahfiz sebagainya. Alasan kerana nak dia penyelamat pada hari kiamat nanti. Dia jangan lupa sebenarnya kita ada hak berbeza. Bab solat tu benda lain, bab ini benda lain. Kalau Allah Taala akan soal kita semua sekali. Dan kita tak ada jaminan amalan yang kita buat, contoh macam buka sekolah tahfiz sebagainya, boleh menjadikan kita lepas dari soal jawab pada amalan yang lain. Sebab setiap individual, setiap manusia tu akan ditanya individually dengan apa amal dia buat. Bukan orang lain buat. Bukan berkenaan dengan dia rasa-rasa je, tak. Mesti kena faham. Sebab tu bila kita sebut tentang hadis ni, kena jaga-jaga sebab banyak orang salah faham. Dia ingatkan bahawa kalau tak buat yang diperintah oleh Tuhan, terlanggar dengan Tuhan, kita boleh selamat dengan buat benda baik yang lain. Awak boleh bertaubat, kenapa tak bertaubat? Tak boleh kita
jadikan alasan tak nak bertaubat kerana ada keampunan dari Allah Taala. Itu perbuatan murjiah, orang yang tak ada kesahihan dalam amal ibadat dia. Ini jaga-jaga sikit. Sebab kita ditanya setiap individually amal kita. Bukannya masalah tak solat, tapi banyak sedekah. Okey lepas, tak ada, dia tak ada hidup. Tak solat, tapi banyak sedekah. Apa hukum dia? Macam orang yang tak nak puasa, nak puasa tapi tak nak solat. Sering keluar kan tajuk berkenaan dengan dia tak boleh menampung lah. Banyak orang salah faham, dia ingatkan bahawa kalau dia tak buat punya orang perintah tapi dia buat benda lain yang baik, boleh tampung. Dia jangan lupa, macam kisah lah, solat lepas akan tanya second thing. Tapi kalau solat tak lepas, tak tanya dah lah. Tak tanya, terus masuk jalan, masuk neraka. Itu basic dia, cara kaedah kita faham hadis ni. Maksud dia, setiap amal kita buat tu adalah individually ada. Jadi bila individually, yang fardu ada, bila ada sunat, dia boleh tampung. Lepas tu kita solat fardu, kita buat solat sunat supaya tampung apa yang terkurang. Macam puasa sunat, kita tampung. Itu basic dia, kita ada penampungan amal rosak tadi dengan benda seumpamanya. Benda yang serupa dengan dia, bukan benda yang lain. Bukan tampung puasa dengan zakat. Puasa tampung dengan zakat. Tak puasa tak apa asal bayar zakat. Tak kena. Ya? Tak kena. Itu yang kesilapan berlaku, sering salah faham dan bentuk demikian. Okey. Okey, al-hasanat yudhibun sayyi'at itu pada konteks. Macam kes dosa kita buat. Sebab ayat tu datang kalau kita tengok. Turunnya ayat tersebut, ayat 114 surah Hud. Ayat yang akak kita letak tu, dia ayat surah Hud 114. Okay. Dalam ayat tersebut, dia aqimus salat tarafain nahar. Dia kalau solat ada antara dua penjuru siang. Wa zulafa min al-lail di pertengahan malam. Innal hasanat yudhhibun sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan akan keburukan-keburukan. Dan dzikran zakir untuk ingatan bagi orang beringat. Okay. Kisah tersebut, seorang lelaki jumpa Nabi. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, aku terkena ciuman. Tak kira dia cium perempuan ke perempuan cium dia. Ala kulli hal dia tercium orang perempuan. Bukan isteri dia lah. Kalau isteri dia pernah gaduh. Okay. Kemudian bila mana dia jumpa Nabi SAW, Nabi diam. Dia minta untuk hukuman. Dia jumpa Nabi cerita, itu bukan cerita saja, dia minta boleh hukum. Dia minta dihukum. Maka Nabi SAW diam. Kemudian turun ayat 114 surah Hud tu, memberikan, dan Nabi kata dia pergi solat. So jadi kalau situ kita faham, dia buat benda haram. Benda haram tadi punya kesalahan atau dosa boleh ditampung dengan apa? Ibadat-ibadat tadi boleh bersihkan. Tapi ini sekarang nak fahamkan, bila kita tak solat, nak tampung dengan apa? Nak tampung apa? Zakat awak tu tampung, sedekah awak tu tampung zakat yang tak cukup dibayar. Solat tadi, macam tadi dalam kisah hadis Nabi ni, solat itu akan ditampung oleh amalan lain. Solat juga. Solat ditampung dengan solat. Bukan solat tampung dengan puasa. So hadis ayat itu datang, kan as-sayyi'at tu dia tumpu pada bukan peninggalan masalah yang fardu, melakukan akan maksiat. Kemaksiatan. So jadi yang baik tadi dia datang dengan naik darjat, hapus dosa. So dapat hapus dosa. Cuma kes yang kewajipan, sebab tu tinggal yang wajib dengan buat yang haram. Tinggal yang wajib lagi besar tajuk banding dengan buat yang haram. Haram tu salah, kita boleh taubat. Yang wajib kita saja tinggalkan, tu ada masalah sebab seolah-olah kita tidak bersetuju Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Seolah-olah. Ada beza. Sebab tu para ulama keras dalam meletakkan hukum orang meninggalkan solat. Faham tak? Orang meninggalkan solat, dia punya keadaan dia sangat besar, dahsyat banding dengan orang yang buat benda haram. Kalau benda haram tadi dia tahu silap. Yang tinggalkan yang fardu ni, dia merasakan bahawa boleh tampung. Dia masalah, dia takkan boleh isi. Sebab yang tu jadi bagi tak tampung. Adapun masalah kita buat benda baik, menghapuskan dosa-dosa kita, dosa mata kita, dosa telinga, dosa lidah kita, boleh diampunkan dengan kita buat amal soleh dan dibersihkan. Itu kaedah yang betul. Itu kaedah betul ya. Baik. Pada ayat itu dalam surah 114 surah Hud. Ayat 114 surah Hud. Okey.
Dia ulang balik. Okey. Okey, jadi apabila disebut dalam hadis berkenaan kata Aisyah, baginda dahulu solat 9 rakaat, dalamnya ada witir. Ini macam hadis Sa'ad bin Hisham. Dia kata dahulunya dalam hadis Sa'ad bin Hisham, dia kata okey, hadis ni riwayat siapa? Riwayat. Okey, nanti kita bincang hadis dalam solat malam. Solat malam, hadis nombor 103. Nanti kita baca hadis tu. Okey, hadis tu dia Sa'ad bin Hisham, dia kata apa? Hadis tu bahawa Nabi SAW dahulu solat 9 rakaat. Tak duduk kecuali pada yang ke-8. Yang bangkit, kemudian tidak bagi salam, kemudian bagi solat yang ke-9. Baginda duduk yang nombor 8. Solat nombor 8 baru dia duduk. Kemudian Nabi solat yang ke-9. Tapi apa dia kata Nabi hadis ni dia berlawanan dengan hadis yang Aisyah cerita Nabi solat 11 rakaat. Dia bagi salam setiap dua dan bagi witir dengan satu. Setiap dua. Jadi kalau ikut ini pun kita tu kenalah macam perbuatan apa orang solat witir satu je, jadi bersama dengan solat yang lain lah. Dia tak buat 3 terus. Okey. Lepas tu dan hadis Aisyah lain yang Aisyah kita Nabi solat 13 rakaat. Baginda witir dengan 5. Tak duduk kecuali yang terakhir. Okey. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha 13 rakaat itu rakaat ni dengan 2 rakaat fajar. Okey. Lepas tu dalam kes tersebut Nabi solat 4, 13 itu 4 kau tak salah tanya berkenaan dengan apa eloknya dan panjangnya solat tu. Dan solat 4 lagi. Tak tu. Kemudian solat 3. 4, 4, 3. 4, 4, 3. Okey. Jadi kat sini dalam hadis ni Aisyah cerita Nabi solat 9. Maksudnya kalau kita ikut bilangan lah yang kadang-kadang saya kata jangan paksa nombor yang Nabi tak letakkan paksaan. Orang kita kan kalau bulan Ramadan nanti timbul tajuk gaduh kan 11 ke 23, 11 ke 23. Memang dari masalah perbuatan Nabi SAW dengan jelas lingkungan tak jauh. Tapi nak kata masih 11 tak, sebab ada Nabi solat 9 macam kita baca sekarang ni, atau Nabi baca solat 13 macam yang disebut ni. Ada yang kata apa yang patut ada sebut berkenaan dengan 11. So semua hadis tu datang. Semua hadis. Cuma cara pelaksanaan ada Nabi sebut, Aisyah kata Nabi buat 2, 1. Ada riwayat yang 9 tu Nabi sebut buat 9, 8, 1. Lepas tu yang 13 ada buat bentuk. Ada Nabi buat 8, 5. Kemudian ada Nabi buat 4, 4, 4, 4, 3. Itu 11 amal. Jadi kita kata riwayat tu banyak lah. 4, 4, 3, 11. Ada yang Nabi buat 2, 1, 11. So kita boleh ambil salah satu di antara cara tersebut. Jadi kita kata para ulama muskil lah hadis ni banyak apa dikatakan para ulama muskil kan, sebab hadis Aisyah kata 9 ni dia macam kontradik dengan lafaz yang nanti 11, 13 dan juga yang perbuatan Nabi yang lain. Okey. Jadi sebagian mereka menisbahkan Aisyah ni kepada apa? Ada kata hadis Aisyah ni ittirab. Dijadikan dhaif terus. Okey, dan ini hanyalah sah kalau perawi itu satu. Tapi ini cerita ni Aisyah cerita pada orang berlainan. Hadis orang A Nabi Aisyah kata ni, hadis B Aisyah kata macam ni. Okey. Dia ceritakan apa dia nampak cara Nabi solat. Okey. Tapi sahih ni semua tu sahih perbuatan Nabi yang pada waktu berbeza lah. Keadaan berbeza dan ikut kecergasan baginda SAW dan kemudahan. Untuk semua kata bahawa sebenarnya itu adalah harus. Dan demi kerana demi kerana hadis hadis pencanggahan ni berkata Muhammad Hanafi, dia kata solat sunat ni malam dan siang tak disyaratkan padanya pemisahan setiap 20 rakaat dengan salam. Ini pendapat Hanafi ni lah. Kita keempat satu salam tu Muhammad Hanafi. Bahkan orang tu boleh solat 6 ke 8 ke dan kurang ke atau lebih ke, dia tak ada masalah kat situ. Dengan satu salam saja boleh. Okey. Cuma macam kita sebutlah yang disebutkan oleh para ulama yang dipilih pada solat sunat adalah dua-dua, malam atau siang. Jadi fahami daripada ini bahawa diharuskan yang selain daripada itu yang berupa 4 atau 6 atau 8
atau 10 seperti mazhab Hanafi. Jumhur bahawa perlu dipisahkan di antara setiap 2 rakaat tu dengan salam lebih baik, lebih melihatkan dan lebih membuat persiapan bagi dia untuk contoh macam dia nak refresh balik ingatan dia sebelum dia mula solat balik. Okey, itu tak ada masalah. Kemudian jadi 9 rakaat tu faham pasal sebut tadi solat malam nanti kita akan baca khas tajuk bab dia nanti ada 9 ni, lepas ada kita ada 13, kita ada 11. Okey, jumlah yang Nabi buat ada 3 tadi. 9 ikut Aisyah cerita, ada sebut Aisyah 9, ada sebut 11, ada sebut 13. Cara yang kalau anda kata yang 9 tadi disebut dalam riwayat 222 1, ada yang disebut riwayat berkenaan yang 81. Okey. Kemudian kalau yang 11 Nabi pernah buat 2 1, apa yang buat macam apa 4 4 3. 11 juga 4 4 3. 4 4 3. 11. Kemudian ada yang tentang yang 13, Nabi pernah buat 8 5. 8 sesalam 5 sesalam. 8 sesalam 5 1 salam. Itu semua tu kaedah variety yang kita boleh gunakan. Tak ada masalah. Mana yang kita boleh buat, kita buat. Dia kata wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Dan bila solat malam yang panjang dalam keadaan malam tu dalam keadaan duduk dan dalam keadaan diri dan dalam keadaan duduk. Diri dan duduk. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa boleh untuk seorang tu solat sunat dalam keadaan duduk walaupun tidak ada penyakit. Cuma dia rasa nak duduk. Okay. Walaupun mampu tak ada canggah. Bahkan ini solat sunat. Adapun solat fardu memang ditekankan berkenaan diri itu sebagai syarat, antara syarat. Tapi solat sunat memang boleh kita buat anytime, every time lah dalam keadaan duduk. Apa tadi kalau orang sakit lagilah dia dapat markah penuh. Pahala penuh, tak ada kurang sikit pun. Okey. Dan Aisyah radhiyallahu anha kata tu, dia kata wa idza qara'a qa'iman, bila baginda baca dalam keadaan berdiri. Idza qara'a wa qa'imun, bila baginda membaca itu Fatihah dan surah dalam keadaan berdiri, baginda rukuk dan sujud dalam keadaan baginda berdiri. Menggunakan rukuk dan sujud dalam keadaan baginda berdiri. Mungkin wa idza qara'a qa'idan, bila baginda baca dalam keadaan duduk, raka'a wa sajda wa huwa qa'imun. Dia akan baginda akan sujud dan rukuk dan sujud dalam keadaan baginda duduk. Tak ada berdiri duduk, tak ada berdiri duduk Tak ada berdiri duduk. Tapi ini nanti ada kita akan baca satu hadis. Aisyah kata Nabi duduk, kemudian Nabi nak rukuk, Nabi berdiri balik dan rukuk. Yang pun Nabi duduk balik semula. Allah Alam. Tapi kita tahu dari segi sudut ni memang kita telah hafal-hafal senata. Nabi duduk siap daripada awal pun memang berlaku. Nanti kita insya-Allah kita bincangkan nanti sampai waktu dia nanti. Okey. Okey, ini hadis yang lain lah. Yang Nabi SAW gabungkan di antara duduk dan juga berdiri dalam rakaat yang satu. Dan ini tak ada pertentangan. Dan itu daripada waktu yang berbeza ikut apa yang dapati daripada kepayahan. Dan perpindahan dalam solat sunat ni, dia duduk berdiri, antara daripada berdiri ke duduk ni harus sisi para ulama. Seperti Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah, dan selain mereka boleh, tak ada masalah. Dan dimakruhkan oleh Muhammad bin Hasan Syaibani. Abu Yusuf anak murid kepada dua orang ni, anak murid kepada Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Syaibani, Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf. Okey. Maksud dia dimakruhkan untuk seorang tu menggunakan solat berdiri kemudian duduk. Kemudian rukuk dan sujud. Hujah jumhur bahawa alihan daripada keadaan berikutnya, kalau dia mula solat, dia mulakan solat di atas ni, saya harus seperti perpindahan daripada duduk kepada berdiri. Sepakati ke atasnya di sisi mereka. Di sisi para ulama Maliki sama. Okay, jadi cuma penjanggahan ni para sahabat besar para sahabat atau pengikut mazhab Maliki, kalau imam tu niat dalam keadaan berdiri, dia akan berdiri semuanya. Jadi adakah kalau dia kata imam tu boleh duduk pada pagi solat, pada dia niat dalam berdiri, tiba-tiba dia duduk. Boleh tidak? Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata kedua kata boleh, tak boleh. Okey. Tapi yang kita faham sekali, perbuatan yang Aisyah tunjukkan bolehlah. Cuma kalau orang ada kemusykilan, mungkin dalam masalah solat fardu. Solat fardu, bila mereka rasakan bahawa solat fardu tadi mesti wajib berdiri. Sedangkan kita ulang balik, kalau ada penyakit, memang tak mengapa untuk seorang tu duduk. Dibenarkan dalam agama. Ya? Tidak menjadi masalah. Memang dibenarkan dalam agama. Okey. Ada soalan?
Nanti kita baca apa lepas nanti bab solat sunat dalam keadaan berdiri atau duduk ni. Memang ada Nabi SAW bangkit, rukuk sujud, kemudian bagi duduk balik. Itu ada cara Nabi tunjukkan. Cuma kita nak fahamkan ikut kepada kadar orang masing-masing. Masih ada soalan? Belum kita tutup kelas. Tak ada, Ustaz. Tak ada Okey, kalau tak ada kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Nanti bab berikut ini bab solat sunat dalam keadaan berdiri dan duduk. Duduk, berdiri dan duduk. Cuma dalam hadis nanti kita akan bincang macam Nabi solat dengan duduk, kemudian bila rukuk bagi berdiri dan bagi rukuk dan bagi dia duduk balik. Mana ketika rukuk tu bagi dia duduk. Memang ada gabungan tersebut. Nabi pernah gabungkan duduk dan berdiri dalam keadaan tersebut. Tapi kita tak boleh kata tidak, sebab ikut pada hadis Aisyah tu lagi, memang orang tu solat duduk terus pun Nabi solat duduk, kalau diri dan baca ketika berdiri, bagi dia akan baca baca ketika berdiri tu baca dengan berdiri, bila akan rukuk dan sujud dengan berdiri. Kadang-kadang dia kata baginda duduk, bagi dia rukuk sujud dalam keadaan duduk. Itu insya-Allah kita akan bahaskan nanti pada tajuk akan datang, tajuk 9 bab solat sunat berdiri dan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Baik. Wallahu a'lam. Berhenti sini Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.